Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, seterusnya yang saya kasihi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah kita meninggikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dipertemukan untuk mengisi sedikit masa yang singkat ini di antara maghrib dan isyak kita dengan membincangkan sedikit kupasan daripada ilmu bacaan Al-Quran ataupun tajwid Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebenarnya perbincangan kita dengan mengikut kitab tajwid Al-Quranul Karim karangan Ustaz Syekh Abdul Qadir Leong telah pun kita selesai membincangkannya. Jadi pada malam ini saya memilih salah satu tajuk daripada cabang-cabang tajwid yang mana tajuk ini seingat saya pernah saya sentuh ketika mana saya berkongsi ilmu tajwid ini bersama dengan tuan-tuan. Namun seingat saya, apa yang saya sentuh sebelum ini mungkin agaknya tidak memadai dengan sekadar itu sahaja. Maka saya ingat saya ingin mengulangi semula tajuk ini. Dan kepada tuan-tuan, mungkin ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang kebarangkaliannya tidak pernah mendengar perbincangan tentang hukum ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah malam ini kita bincang satu tajuk yang berkaitan tentang wakaf bacaan. Mewakafkan bacaan ataupun memberhentikan bacaan kepada kalimah yang mempunyai dua huruf yang mati. Jadi saya nak bincang tentang mewakafkan bacaan pada kalimah yang mengandungi dua huruf yang mati. Baiklah tuan-tuan dan juga puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila mana kita mewakafkan bacaan kita pada sesuatu kalimah di dalam Al-Quranul Karim, maka ianya mestilah diberhentikan bacaan kita mengikut kaedah dan juga cara yang betul, yang mana kita tidak boleh sewenang-wenangnya memberhentikan bacaan mengikut selera telinga dan juga lidah kita. Dia tak boleh macam tu. Dia kena mengikut cara kaedah yang telah diajarkan oleh para ulama yang berkecimpung dalam hal ini, yang mana mereka ini pernah saya katakan bukanlah calang-calang orang yang mengambil ilmu Quran ni. Kebanyakan para ulama mereka itu bersanad mengajinya. Mereka itu mengaji dengan gurunya, dengan gurunya, dengan gurunya, dengan gurunya, sehinggalah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang Al-Quranul Karim itu ketika dia diturunkan tidak disertakan sekali dengan pembelajaran tajwid, tidak disertakan. Tak ada lagi kita dengar riwayat Nabi mengajar kitab tajwid.
kepada para sahabat, tak pernah dengar pun. Memang tajwid ini ilmu yang datang setelah kewafatan Nabi. Ketika Nabi hidup, tidak ada perbincangan tentang tajwid Al-Quran ini, kerana Nabi itu dia datang daripada orang Arab dan diajar pula orang Arab. Maka tajwid ini tidak wujud lagi pada ketika itu. Teori tajwid ni tak wujud lagi pada masa itu, kerana para sahabat ini, mereka itu mengaji direct dengan Nabi, dengan cara Nabi itu membacakan ayat-ayat Quran itu di hadapan para sahabat, lalu sahabat mendengar. Dia dengar bacaan Nabi, kemudian sebahagian daripada sahabat merekodkan dengan cara menulis apa yang dibacakan oleh Nabi. Jadi dia orang tulis tu, lepas dia pun tulis, dia pun ngapal. Sebahagian sahabat dia tak tulis, dia dengar je, dia hafal terus. Jadi apa yang mereka dengar, dia orang tulis, dan mereka membacakan semula di hadapan Nabi, lalu Nabi membetulkan jika ada kesilapan yang berlaku di antara bacaan para sahabat. Jadi pada ketika itu kesalahan ni keberangkaliannya kuranglah sikit berlaku, oleh kerana yang baca tu orang Arab. Memang kalau kita tengok kajian-kajian setengah ahli ilmuan, mereka menyatakan bahawasanya walaupun Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, namun hari ini orang Arab pun belum tentu boleh baca Quran dengan baik. Itu memang betul, ada kajian yang buat macam tu. Dan saya sendiri pun pernah berjumpa dengan orang Arab yang tak reti baca Quran. Maksud yang saya katakan tak reti baca Quran tu bukan tak reti sebut. Dia bolehlah sebut, tapi dia punya tajwid dia langgar habis. Dia hilang panjang pendeknya, dia hilang dengungnya, dia hilang qol-qolahnya, dia hilang sifat hamasnya. Dia macam tu. Arab ni kalau tak reti baca level 5 hak itu je. Dia sekadar tak boleh menguasai bacaan itu dengan sempurna dengan cara bacaan yang bertajwid. Saya pernah jumpa macam tu saja. Tetapi bila Quran ini, bila ajaran Islam itu sudah semakin melebar luas ke serata dunia, yang mana Islam ini sampai bukan sahaja pada tekak orang Arab, tetapi dia sampai ke seluruh bangsa. Semua bangsa dapat, termasuklah kita bangsa Melayu ini. Maka kita ini pula memang bukan asalnya Arab, dan kita mendapat Al-Quran itu dalam bahasa yang bukan bahasa kita. Jadi kebiasaannya melakukan kesilapan dalam bacaan itu banyak. Oleh kerana itulah ulama-ulama yang kemudian setelah kewafatan Nabi SAW diikuti dengan para sahabat, bila Quran itu dibukukan, ditulis, disusun jadi cantik mengikut rasam Osmani sampai ke negara-negara yang bukan orang Arab ini, maka ulama melihat orang yang bukan Arab ni kebanyakannya susah nak baca Quran dengan betul, oleh kerana ianya bukan bahasa dia. Kemudian pula dia tak faham tata bahasa Arab ni macam mana rupanya. Jadi oleh kerana itulah ulama pada masa itu, yang masa kemudian setelah datangnya orang-orang Arab, orang-orang yang bukan Arab memeluk Islam, maka ulama pada ketika itu dia menyusun satu ilmu, yang mana ilmu ni membantu orang-orang yang bukan Arab, dan juga dalam masa sama membantu juga orang yang berbangsa Arab menguasai tata cara bacaan Quran dengan betul. Jadi sebab itulah hari ini kita mengaji kitab tajwid, yang mana tajwid ini dia satu ilmu yang kira baru juga. Sebenarnya adanya ilmu tajwid ini walaupun dia baru, namun dia bukan bid'ah. Tak boleh kita kata dia tak boleh pakai. Siapa pakai ilmu tajwid masuk neraka, dia tak boleh lah macam tu. Sebab tajwid ni dia bukan apa namanya ibadah. Dia hanya sekadar ilmu yang membantu manusia ataupun umat untuk mencari jalan yang sebenar. Oleh sebab itu kita ngaji tajwid ni. Dia dibenarkan untuk kita mendalami ilmu tajwid ni, tujuannya untuk kita memperelokkan bacaan, tahsinul qiraah,
memperelokkan bacaan Quran kita. Okey, jadi bila kita baca Quran tu biasalah kadang-kadang tu silap bila membaca. Mungkin kerana kaedahnya kita tak tahu, ataupun kita terlupa bagaimanakah kaedahnya yang sebenar. Lagi-lagi kebanyakan orang yang saya lihat sepanjang hidup saya ini, termasuk diri saya yang kerdil di hadapan ini, kadang-kadang kita melakukan kesilapan itu bukan sahaja ketika kita menyambungkan bacaan, tetapi kadang-kadang kita juga melakukan kesilapan dalam membaca ketika kita memberhentikan bacaan. Maknanya bukan sambung je salah, kadang-kadang berhenti pun kadang-kadang terjadi kesalahan. Oleh kerana kita tersilap dalam mengikut kaedah ketika memberhentikan bacaan. Baiklah, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita cerita pasal memberhentikan bacaan, dia ada tajuk yang khusus. Dia cerita ketika ayat itu berlaku, hukum itu berlaku ketika mana memberhentikan bacaan. Tak nampak muslimat ada yang begitu, dia tak nampak. Saya ke depan sikit lah papan ni. Kebiasaan ni kalau kita pernah bincang sebelum ini, bila mana yang dikatakan hukum itu berlaku ketika mana memberhentikan bacaan, biasanya kita dengar istilah mad arid li sukun. Mad arid li sukun ni bila mana kita memberhentikan bacaan yang mana huruf hujung itu sebelumnya terdapat huruf mad. Contohnya suratul Fatihah, Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahimi. Okey, ataupun ayat dalam ayat apa ya? Katakanlah ayat apa-apa saja, Al-Ma'un katakan. Ataupun ayat yang berbunyi An-Nar. Okey, kalau kita lihat kalimah-kalimah ini ma'arid li sukun. Maksudnya kita nak berhenti pada kalimah-kalimah ini, yang mana kalimah ni huruf hujungnya, sebelum huruf hujung ada salah satu daripada huruf mad asli, ataupun orang panggil huruf mad lah. Mad asli dia cerita lain, dia huruf mad. Huruf mad yang 3, alif, waw, ya, awi. Okey, kalau yang macam ni, dia memang jadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun maknanya kita boleh memanjangkan bacaan mad ini dengan kadar harkat 2, 4 harkat ataupun 6 harkat. Kemudian barulah kita mematikan mim yang asal ni berbaris, kita matikan dengan baris sukun. Okey, kita tak sebutlah dengan baris yang ada pada huruf hujung ini. Kalau macam kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita boleh panjangkan hi ini, panjangnya 4, 2, 4 ataupun 6. Kemudian bila kita dah habis nafas harkat kita itu, baru kita tarik makhraj mim dan juga sifatnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada gitu. Begitu juga wa yamna'unal ma'un. Kita panjangkan dulu waw, ain bagi depan dengan waw ini, yang mat ini. Kemudian selesai kita memanjangkan, baru kita tarik huruf nun itu sekali. Wa yamna'unal ma'un. Begitu. Okey. Begitu juga ni, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
Kita panjangkan dulu na ini sama ada 2, 4 ataupun 6 harakat. Kemudian baru kita tarik huruf ra tu. Wa qina adzaban nar. Okey. Yang ini pada saya kita nampak mudah. Sebab apa? Kita panjang kalau dulu matnya. Kemudian barulah kita tarik huruf ujung itu sekali ketika kita memberhentikan bacaan. Kita nampak yang ini mudah. Tetapi ada juga bacaan berhenti ini berlaku dengan nama hukumnya dia berlaku dengan nama hukum mad juga, tapi dia berbuah nama mad lin. Mad lin ni bila mana ada huruf ya yang baris mati ataupun huruf waw yang baris mati sebelumnya huruf baris atas. Contohnya ayat surah Quraisy, li'ilafi Quraisyin. Quraisyin. Asalnya shin ini barisnya 2 di bawah, tapi sebab kita nak berhenti maka kena tukarkan shin ini dengan baris mati. Cumanya bila kita nak bunyikan shin itu bila mana? Bila mana kita dah selesai memanjangkan mad lin ini, sama ada 2, 4 ataupun 6, baru kita tarik huruf shin. Li'ilafi Quraisy. Sebut bunyi roy dulu. Li'ilafi Quraisy, gitu. Ilafihim rihlatash shita. Okey, iwas soy. Kita panjang dulu soy ni. Kemudian barulah kita masukkan pada fa. Soif. Dia tak boleh soif awal sangat, tak boleh. Dia kena panjang dulu mat. Soif. Ujung dah nafas nak habis baru tarik fa. Okey. Falyabudu rabb hadzal bait. Dia gitu juga. Bait. Okey. Bait. Dah kita panjang bait itu baru tarik ta. Okey, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min. Okey, kita panjangkan dulu khaw ni baru kita tarik fa. Okey, wa amanahum min khawf. Khaw itu panjang dulu. Khawf. Ada gitu. Dan begitulah juga kita lakukan semasa-masa kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kita panjang dulu mat itu 2, 4 ataupun 6 baru kita tarik min. Naum. Okey. Okey. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ila akhir ayat. Okey. Bila ada mat dia agak mudah. Dia nampak mudah sebab kita boleh panjangkan dulu 2, 4 ataupun 6, kemudian baru kita tarik sedikit daripada huruf yang hujung yang kita matikan secara mendatang ataupun istilah Arabnya aridah. Ketika kita mendatangkan mati itu, ketika nak berhenti baru dia tarik sikit aja. Okey. Okey, ini kira mudah juga. Yang ini pada saya dia bukanlah susah sangat. Saya tak nak cakap susah sangat, nanti tuan-tuan takut pula nak baca. Tapi
pada setengah orang dia nampak benda tu agak berat sedikit. Yang mana berhentinya itu bukan ada mat. Bukan ada mat. Bukan ada mat maksud saya bukan yang macam ayat surah Falaq tu. Qul a'udzu birabbil falaq. Qafnya bagi mati, sebelum dia tidak ada huruf mat. Maka qaf ini kita mati, maka bunyinya falaq. Dia tak payah kita panjangkan, tapi ini pada saya kira mudah juga. Qul a'udzu birabbil falaq. Dia tak boleh falaq, dia tak boleh panjang. Dia falaq sebab sebelum huruf hujung tidak ada huruf mat. Dan huruf sebelum dia pula bukan huruf mati macam mat lin dan juga mat arid disukun tadi. Maka kita matikan dia tanpa kita memanjangkan. Qul a'udzu birabbil falaq. Pasal apa kita falaq? Sebab qaf mati. Bila kita matikan qaf ini dia salah satu daripada huruf qalqalah ketika mati. Ketika mati dia jadi qalqalah, maknanya lantun. Sebab itu kita baca falaq, dia kena bunyi gitu. Min syarri ma khalaq, gitu juga. Wa min syarri ghasiqin idza, asalnya waqaba, maka kita matikan jadi waqab, dia bunyi b. Pasal apa? Ba sama juga huruf qalqalah. Waqab. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, sama juga. Uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad, dia tak payah hasad, dia tak boleh macam tu, dia hasad. Dia mudah sahaja. Kerana apa? Huruf hujung ni kita matikan dan sebelum dia ada huruf berbaris, maka kita tak ada masalah lah nak kita sebut ini, tak susah. Cuma jangan dipanjangkan aja. Macam tu jugalah kita baca dalam ayat surah yang imam kita baca tadi, surah Al-Masad. Surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wa tabb. Ba ini asalnya bagi atas, kita jadikan dia mati, maka kita bunyi watab. Dekat sini watab ni dia kena buat berat sikit sebab ba ini ada sabdu watab. Dia kena berat sikit, dia tak boleh watab, dia tak boleh begitu, dia kena beratkan sedikit. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, gitu. Ma aghna anhu maluhu wa ma wa ma kasab. Pun sama mudah. Kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dia mudah lagi. Fi jidha hablum min masad. Dia mudah. Dia mudah ni, tak susah sangat lah. Cuma dia kena berat sikit lah bila mana kita bunyi pada huruf yang kita matikan. Huruf itu ada qalqalah ataupun huruf itu ada sabdu, seperti macam huruf tadi watab, gitu. Begitu juga lah kita baca dalam ayat surah Al-Asr. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq. Dia gitu. Haqq. Dia tak boleh
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Dia tak boleh macam tu saja, dia kena beratkan sedikit. illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Kalau kita berhenti kat situ, okey, ini kalau kita berhenti pada kalimah yang hujungnya kita matikan, okey, biasanya huruf hujung kita akan matikan, dan sebelum dia pun ada huruf yang mati tetapi bukan daripada huruf mat. Dia bukan huruf mat atau lin. Maknanya dia bukan alif, dia bukan waw, dia bukan ya yang baris mati. Okey? Ini agak susah sedikit. Dia susah sikit. Dia bukanlah susah sangat. Susah sikit. Contohnya, kita ambil daripada ayat yang tuan-tuan pun semua dah hafal, daripada ayat surah ni, wal asri. Ni asalnya ra tu baris mati, baris bawah, tetapi bila kita nak berhenti dekat sini, maka ra hendaklah dimatikan. Sebelum ra ada juga huruf mati, tetapi dia bukan salah satu daripada huruf mat. Maknanya dia bukan alif, dia bukan waw, dia bukan ya, ataupun dia bukan lin. Lin ni ya dengan waw yang baris mati, sebelumnya huruf baris atas. Kalau macam ni, dia macam mana nak buat kalau kita nak berhenti? Banyak pembaca Quran kebiasaannya dia memang berhenti dekat situ, tetapi banyaknya suka gemar menghilangkan huruf yang hujung daripada dibunyikan. Banyaknya orang yang menghilangkan huruf hujung itu. Dia sekadar wal as, dia gitu aja. Innal insana lafi, asalnya khusrin, tapi bila kita dah berhenti kena matikan ra. Kebanyakan orang dia baca tanpa dia menyebut huruf hujung. Ayat 3 macam tu juga, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Asalnya sabri, ini dimatikan ra sebab nak berhenti. Banyak orang bila baca ayat ini, walaupun 3 ayat sahaja, tapi banyaknya bila baca wal as gitu, innal insana lafi gitu aja. illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada setengah tu dia rajin sikit, dia kol-kolah sabr, dia kol-kolah. Apa yang tak kena kat sini, dia telah menghilangkan huruf yang hujung ni, seolah-olah tuan-tuan sudah mengubah ayat ini, menjadikan kalimah ini ada hak ini je, tak ada yang ini. Jadi macam mana tuan-tuan? Cara yang betulnya, kita kena bunyikan juga sedikit daripada huruf hujung itu. Cuma nak membunyikan tu renyah sedikit, susah sikit. Sikit susahnya, bukan susah sangat, sikit je. Okey. Contoh ayat surah Al-As ini, okey, kita kena masukkan sedikit ra. Maka bunyinya kita sebut juga bagi ain bagi atas, ini dimasuk pada sad as ini. Setelah kita menyebut as, kita tarik sedikit ra tanpa kita bunyikan ra itu punya baris, sebab kita dah matikan, maka bunyinya wal asr gitu. Wal asr, dia ada sikit. Tu tadi dengar ke saya punya tu? Wal asr gitu, sikit aja. Dia bukan suruh buat lama-lama, dia bukan suruh buat panjang, dia bukannya wal asr, bukan begitu, sikit aja. Wal asr, sikit.
Okey, innal insana lafi khusr. Tarik sikit. Khusr. Okey, khusr. Okey, dia jangan hilangkan. Innal insana lafi khusr. Jangan hilangkan. Tarik sikit ra. Innal insana lafi khusr. Gitu. Sikit aja, jangan dipanjangkan. Okey? Begitu juga ayat ketiga. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, dekat sini dia susah sikit sebab satunya dia ada ba yang mati. Ba ni bila mati dah tentu jadi qalqalah. Kita nak kena buat dua benda. Satu qalqalah, satu lagi ra yang getar ni. Macam mana kita nak buat? Okey, kita buat dulu sab ini, kemudian masa kita nak ber tu tarik sekali dengan ra. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sabr. Ada bunyi qalqalah tu, ber tadi juga tapi tarik ra. Wa tawassaw bis sabr. Sabr. Dengar macam sabar, dengar macam gitu, tapi dia bukanlah sebut jelas sekali. Jangan kata macam sabar, itu sabar dah macam endon bunyinya. Jangan bunyi gitu, dia nampak macam tak jelas sangat ra tu. Okey, tapi masih lagi kita tarik ra, masih lagi ada ra. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sabr, tarik sikit. Okey, begitu. Okey, surah Al-Mulk. Okey, saya surah Al-Mulk Okey, cantik. Al-Mulk ni tuan-tuan baca setiap hari lepas Isyak. Okey, surah Al-Mulk kita ambil dulu sebelum abang punya soalan. Kita ambil dulu ayat surah Al-Mulk, ayat pertama. Tabarakalladzi biyadihil. Kalau tuan-tuan yang setengah orang dia baca nafas panjang, dia baca sambung. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tetapi ramai juga orang berhenti dekat sini. Tetapi kalau nak berhenti macam mana bunyinya? Cara bunyinya kena betul. Dia tak boleh tabarakalladzi biyadihil mulk. Dia tak boleh sebut gitu je. Dia tarik sedikit kaf. Kaf ini bila mati dia ada sifat hamas. Hamas ni iaitu lepasan nafas. Gitu. Jadi bunyi macam mana? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Mulk. Dia ada sikit. Gitu. Dia jangan kereh saja. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jangan macam tu. Tarik sikit kaf itu. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Gitu. Mulk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey. Ini ayat pertama. Kemudian ada ayat keberapa tadi saya dekat buku surat yang kedua, surah Al-Mulk tu. Ni akhir kita punya bincang malam ni. Ayat yang bunyi fawqahum saffatin wa yaqbidna. Wa yaqbidna kan tak silap saya. Dia punya baris nun. Ya. Wa yaqbid. Ni kena na. Okey kan? Okey. Waktu dia ada waqaf Jibril kat sini, waqaf jaiz. Okey? Kebanyakan orang memang berhentilah. Okey. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin
Satu, kat sini kena buat qalqalah wa yaqo. Okey. Kemudian kita nak berhenti pada kalimah ini, maka nun hendaklah dimatikan. Okey, nun dimatikan. Sebelum kita nak melafazkan nun ni dia tak boleh hilang macam tu je. Kena ada kan juga dalam bacaan kita tu bunyi nun. Tapi nun yang kita matikan, bukan nun yang kita sebut wa yaqbirna. Dia bukan macam tu. Dia kena matikan nun tu. Bunyi nun tu nun mati. Cumanya bila nak bunyikan nun mati tu, kena selesaikan dulu ba baris bawah yang masuk kepada dot baris mati ini dulu. Macam mana? Okey, baik. Ba baris bawah B ini bila dia masuk kepada dot yang baris mati, bunyinya bil. Dia gitu. Tuan-tuan kena betulkan sebutan dot dulu. Jangan sebut dot dengan lantun. Bil. Jangan macam tu. Kalau ada di antara tuan-tuan yang sebut dot dengan lantun, pertama dah salah dah kat situ. Jadi jangan lantunkan. Jangan wayaq bil. Dia jangan begitu. Kalau ada yang sebut dot berlantun, okey, dia jadi salah satu perkara dah. Sebab itu bila orang yang buat dot itu pun dah tak betul, nanti nak masuk nun dia jadi lagi susah. Tak boleh nak buat. Sebab apa? Cara tu tak betul pergi dah. Okey. Jadi kita nak kena betulkan dulu yang mula-mula dot ini dulu. Bila sebut dot baris bawah, ba baris bawah masuk ke dot, bunyinya bil, gitu saja. Bil, dia bukan bil, jangan lepaskan. Bil, gitu saja. Pegang. Cara sebut dot macam mana? Tepi lidah kita naikkan bagi kena dengan gigi gerham atas. Kalau kiri, kalau tuan-tuan suka pakai kiri, sengitkan tepi kiri tu, kita punya tepi lidah tu, naik kena bagi gigi gerham kiri. Bil, gitu. Ada setengah orang dia suka pakai kanan. Sengitkan belah kanan bagi kena gigi gerham kanan. Bil, boleh juga. Ada setengah orang dia boleh pakai dua-dua. Dua-dua dia lanyak serentak. Dua-dua kiri kanan serentak kena pada gigi gerham atas kiri kanan. Bil pun boleh. Okey. Dah betulkan itu, baru sebut nun. Okey. Bila sebut nun, nun ni dia huruf yang tak ada qalqalah, tak ada hamas. Agak macam mana nak bunyi tu? Tak ada hamas, dia tak adalah bunyi tak ada lah. Qalqalah apa? Ne memang tak ada lah. Okey. Jadi bunyi macam mana? Bil, gitu. Bil, itu je. Sebut nun macam mana? Sebut nun, kita punya hujung lidah tekan pada gusi atas ni. Bil, huruf nun, na kan? Kita letakkan lidah kita pada langit-langit keras. Na kan? An, in, un. Jadi bila kita sebut bil, lepas bil, kita sebut bil, lidah kita gigit ke gigi gerham. Lepas kena gigi gerham, ujung lidah cacak pergi ke gusi keras ataupun langit-langit keras. Wa yaqbil bil bil hari itu. Okey, saya tunjuk sekali lagi. Ini saya tunjuk perlahan. Wa yaqbil bil jadi saya nak tunjuk perlahan tu bunyi gitu. Bil maknanya lidah saya bil boleh tuan-tuan? Ada macam tu. Jadi kalau tuan-tuan baca hari ni macam mana kita nak baca? Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbil bil. Dia macam tak perasan sangat bunyi nun tu, tapi kena ada tak bunyi tu? Ada. Kalau saya baca laju, mungkin tuan-tuan tak apa nak dengar sangat nun saya, tapi memang ada nun tu sikit. Nun tadi sikit. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa
Build. Macam mana? Boleh? Saya cerita dulu boleh ya? Balik tuan-tuan cuba kat rumah macam mana. Ataupun saya cadangkan tuan-tuan dengar YouTube qori-qori baca pada ayat itu. Macam mana dia orang menyebut wa yaqbil. Okey. Memang ramai yang kadang-kadang susah sikit nak buat kat sini. Dia susah sikit. Kerana apa? Masalah yang pertama sekali, kerana apa susah? Satu, sebut dot tak betul. Kedudukan makhraj mulut kita ni, rongga mulut kita ni tak betul letaknya ketika sebut dot tu pertama. Yang banyaknya silap sebab dot mula-mula sebut dah tak betul, itu jadi susah. Tapi kalau kita betul sebut pergi dot ikut dia punya makhraj dia, insya-Allah bila sebut nun tu kejap dia. Dia kena latihan. Okey, tuan-tuan dengarlah keset-keset ataupun bacaan YouTube yang ada kori-kori baca ayat surah ni. Contohnya Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Saya pun suka dengar dia punya bacaan, lagu ni sedap. Syekh Mishari ni cuba tuan-tuan buka dia punya bacaan surah Al-Mulk. Type dekat search tu surah Al-Mulk. Jangan tuan-tuan sebut Al-Mulk, tulis Mulk kan, M-U-L-K. Syekh Mishari. Mishari Mim M-I-S-H-A-R-Y. Mishari Al-Afasi. Afasi A-F-A-S-A-S-Y. Afasi. So tengok dia baca. Dia akan baca daripada mula. Tabarakalladzi biyadil mulk. Mula-mula kita dengar dari buku itu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mula-mula kita dah dengar dia buat mulk. Waktu tuan-tuan dengar pula dekat sini. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Tengok dia sebut wa yaqbid. Okey, wa yaqbid. Dia tak apa jelas sangat bunyi tu. Tak apa tuan-tuan, insya-Allah saya akan sambung lagi pada sebelum Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dirahmati yang baik itu datang daripada Allah. Yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala kesilapan dan juga keterlanjuran kata. Insya-Allah kita bertemu lagi pada bulan depan sebelum kita menyambut Ramadan al-Mubarak, insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup pengajian pada malam ini dengan membaca tasbih kifaran suratul Asr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.